Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kita sekali lagi dalam kelas Bahasa Melayu. Okey, pada minggu lepas cikgu dah berikan tugasan ringkasan. Okey, cikgu nak ucapkan tahniah kepada pelajar-pelajar yang telah menghantar dan yang cuba menjawab ringkasan. Okey, hari ni cikgu dapati kurang tepat lah ringkasan yang awak jawab tu. Okey, jadi hari ni cikgu nak tekankan lagi cara untuk mencari isi. Sebab cikgu perhatikan ada yang tidak mencari isi. Awak tulis huraian di dalam tu. Okey, jadi cikgu ambil satu contoh ringkasan. Okey, arahan dia saya baca. Baca petikan di bawah ini dengan teliti. Berdasarkan petikan tersebut, tulis sebuah ringkasan tentang ciri-ciri generasi berwawasan. Okey, panjangnya ringkasan anda hendaklah tidak melebihi 100 patah perkataan. Anda digalakkan supaya menggunakan ayat anda sendiri tanpa mengubah maksud asal petikan. Okey, dekat arahan ni dipanggil arahan ya. Yang saya gariskan ni, yang saya kurungkan ni dipanggil arahan. Okey, yang saya kurungkan ni dipanggil arahan. Okey, ini adalah arahan ringkasan. Okey, dan bagusnya ringkasan ni ada tajuk. Tajuk dia dah diletak siap-siap dalam arahan ni. Okey, ini ciri-ciri generasi berwawasan ni adalah tajuk. Okey, tajuk yang perlu awak cari. Okey, dalam tajuk ni saya pecahkan kepada dua, iaitu ciri-ciri ni dipanggil kata kunci dan generasi berwawasan ni adalah dia punya tema. Okey, jadi dalam petikan ni semua berkaitan dengan generasi berwawasan. Okey, jadi apa yang perlu dicari adalah ciri-ciri tentang generasi berwawasan. Okey, sebelum tu kena fahami apa itu ciri-ciri. Ciri-ciri, apa sama maksud dengan ciri-ciri? Saya rasa kamu semua ada yang tahulah ciri-ciri itu apa. Dan ada yang tak pasti lagi ciri-ciri itu apa. Ciri-ciri itu adalah sifat lah. Sifat, kata maksud lain sifat. Okey, sifat lah kata nama lain. Okey, jadi kat sini kita kena cari ciri-ciri generasi muda. Generasi berwawasan. Okey, sebelum tu awak kena baca semua petikan ni. Okey, baca petikan ni 2 kali pun tak apa. Okey, kita tengok yang untuk perenggan pertama. Generasi berwawasan ialah golongan muda masa kini yang akan meneraju negara pada masa hadapan dengan ciri-ciri kepimpinan dan kewibawaan yang mantap untuk menjadi negara maju. Oleh itu, mereka perlu mempersiapkan diri dengan pelbagai ciri dan sifat. Saya cakap tadi betul kan? Maksud ciri adalah sifat mahmudah untuk mencapai misi negara itu seiring dengan panduan dan tunjuk ajar daripada golongan dewasa. Okey, saya perhatikan kat sini dekat perenggan 1 ni cuma pengenalan, belum ada isi lagi. Dia cuma mencari maksud, dia cuma mengenalkan apa itu ciri-ciri. Apa similar dengan ciri-ciri. Okey, kita pergi, mungkin dia ada dekat perenggan kedua. Okey, antaranya generasi. Bila lepas antaranya, maksudnya dia dah masuk isi 1. Okey, generasi ini perlulah berpengetahuan luas dan mempunyai kemahiran dalam pelbagai bidang. Okey, itu adalah ciri-ciri generasi berwawasan. Jadi awak ambil daripada mana? Generasi ini perlulah, ini adalah ini isi ke? Yang ini subjek kan? Ini adalah isi dia. Berpengetahuan. Mula daripada sinilah, berpengetahuan dan mempunyai kemahiran dalam pelbagai bidang. Ini adalah isi 1. Okey, kita tengok pula yang kedua. Hal ini penting kerana apabila seorang itu mempunyai ilmu pengetahuan yang mencukupi semua bidang, mereka akan dapat membuat penilaian dan keputusan yang bijak dan rasional. Okey, jadinya yang ini adalah penerangan. Sebab dia kata hal ini penting kerana apa?
Maksudnya dia terangkan kenapa pengetahuan luar tu penting. Jadi bila penerangan tu bukan isi penting. Jadi ini adalah isi huraian. Kita pula ayat seterusnya. Golongan muda juga perlu menanamkan sifat tidak jemu dalam menimba ilmu pengetahuan. Yang ini dia boleh dijadikan isi kedua. Sebab dia tak sama kan dengan pengetahuan luas. Sifat tidak jemu tu adalah ciri yang lain daripada yang pertama tadi. Itu dipanggil isi kedua lah. Saya jadikan dia sebagai isi kedua. Menanam lah, ambil daripada sini. Menanamkan sifat tidak jemu dalam menimba ilmu pengetahuan. Sampai sini saja. Sebab bab kata patah ni dia adalah contoh kan, huraiannya. Yang ini tak perlu. Sebab kita nak ambil isi saja. Okey, macam saya ingatkan balik. Ingat lagi tak minggu lepas, kalau lepas awak jumpa penanda wacana seterusnya adalah isi. Okey, seterusnya ni, selepas seterusnya atau selepas selain itu biasanya isi. Jadi ni adalah isilah generasi muda juga dalam mempunyai keazaman. Okey, kalau boleh awak jangan ambil generasi muda juga hendaklah ni. Kerana ini adalah subjeknya. Kita ambil daripada sinilah sebab sini isi. Keazaman. Mempunyai ni daripada sini. Mempunyai keazaman untuk berusaha dan bersungguh untuk supaya dapat bersaing secara sihat. Sampai sini. Ini adalah isi ke-3. Okey, kita tengok perenggan seterusnya. Selain itu, macam saya cakap tadi, penanda wacana seterus dan selain itu adalah isi. Okey. Generasi muda sekarang perlulah mempunyai sifat keterbukaan dalam menerima teguran dan pandangan orang lain. Ini adalah isi ke-4. Kemudian sikap ini penting. Sikap ini penting merujuk kepada isi tadi kan. Jadi bila merujuk pada isi tadi, itu bukannya isi penting, bukannya isi yang baru. Itu adalah huraian bagi isi tadi. Jadi bila huraian bagi isi tadi, itu bukan dipanggil isi penting. Okey, itu adalah huraian. Okey, apa? Mereka juga adalah sentiasa mengamalkan sikap bertoleransi. Okey, ni boleh kita ambil sebagai isi ke-5 dalam betul ansur. Okey, ini adalah isi ke-5. Okey, jadinya itulah cara untuk awak mencari cara-cara untuk mencari apa? Untuk mencari isi. Mencari isi. Isi penting atau idea utama. Okay, kita nak isi penting saja. Dengan yang awak kena keluarkan untuk dijadikan ringkasan. Okey, bila dah dapat kenal pasti isi penting tadi, apa yang perlu awak buat? Okey, saya dah beri tapak kan? Tapak menulis ringkasan. Okey, ayat pertama adalah merupakan pendahuluan dan isi satu. Kita boleh mula dengan antara lah. Antara, kemudian pendahuluan tu masukkan tajuk. Okey, tajuk dia adalah ini. Jadi masukkan tajuk dia, ciri-ciri generasi berwawasan. Ialah masuk dekat isi satu. Terus masukkan isi satu. Mana isi satu? Yang ini. Perlulah berpengetahuan namanya ke dalam bidang. Jadi masukkan isi satu. Perlulah apa? Berpengetahuan ni. Berpengetahuan luas dan mempunyai ilmu, mempunyai apa? Kemahiran. Dan mempunyai kemahiran dalam pelbagai apa? Bidang. Okey, kemudian nak masuk isi kedua. Isi kedua yang ini kan isi kedua. Okey, isi kedua ni, nak masuk isi kedua, boleh mula dengan penanda wacana lah. Okey, selain itu, boleh masuk. Selain itu, masukkan semua ni isi kedua ni. Sampai pengetahuan, titik. Kemudian, untuk penanda wacana seterusnya, untuk isi ketiga, ini isi ketiga ni. Okey, kita masukkan
penanda wacana dululah sebelum kita mulakan isi ketiga. Penanda wacana apa? Hal demikian. Hal demikian. Masukkan isi ketiga. Mana isi ketiga ni? Masukkan isi ketiga dah daripada mempunyai sehingga individu. Masuk isi ketiga. Okey, dah kita nak masuk pula isi keempat, penanda wacana seterusnya. Seterusnya pergi dekat isi keempat, mula dengan generasi ni. Isi keempat lah, isi keempat mula dengan generasi sampai orang lain. Dan yang ini, yang kelima ni adalah isi terakhir. Bila isi terakhir, awak ambillah penanda wacana akhir sekali. Terus masukkan isi kelima. Okey, jadinya isi kelima apa? Sentiasa mengamalkan sikap bertoleransi dan bertolak ansur. Itu saja. Jadikan dia sebagai satu perenggan sahaja. Okey, tak perlu ada kesimpulan. Saya perhatikan ramai yang buat kesimpulan. Okey, ringkasan tak perlu ada kesimpulan. Okey, dan pastikan yang terakhir apa perlu buat? Kira berapa patah perkataan. Dengan saya wajib kira berapa patah perkataan. Okey, kira kalau awak ikut ni macam saya ajar ni, mesti antara 80 hingga 100 patah perkataan. Okey, itu saja. Okay, saya harap lepas ni awak boleh buat ringkasan dengan lebih baik dan boleh cari isi dengan betul. Okey, jumpa lagi di kelas lain.